Hey, what's up bro, sis? Motherfucker sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best pala tau in the world. Video kali ni kita boleh kata video first daripada 3 series yang aku akan buat. First 3 series apa benda tu? Walhal kalau untuk tajuk patutnya nak recap ataupun review apa yang berlaku dekat Saturday Night Main Event je lah kan? Yes, betul. Memang video yang macam selalu aku recap show-show tu. Cumanya selepas habis video ni, sempena minggu ni minggu Royal Rumble, tak sahlah juga kalau minggu ni aku kena up surprise dekat Royal Rumble nanti. Aku kena up juga siapa yang aku nak menang, siapa yang aku rasa akan menang Royal Rumble nanti. Tradisi dah dekat channel Hazwan Shah Wrestling. So, habis aku shoot video ni, aku akan terus shoot lagi 2 video tu. So dia akan nampak macam 3 series sebab bukan umur aku Gen Z. Kereta BMW 3 series. Okay. So siri yang pertama ni aku just nak cover Saturday Night Main Event. Korang akan nampak aku macam ni juga, baju macam ni juga. Siri kedua nanti aku akan macam ni juga, tapi cover surprise. Dan siri ketiga nanti aku akan macam ni juga. Lepas tu terus sembang pasal pemenang Royal Rumble nanti. Aku punya prediction dan aku punya kemahuan. Okay, so kita cerita pasal Saturday Night Main Event dulu, since benda ni berlaku semalam, hari Ahad waktu kita. Basically diorang book 4 perlawanan, tapi yang terjadinya 3 perlawanan. Saturday Night Main Event kali ni berlangsung daripada Canada, which is hometown untuk Sami Zayn lah. So kita memang boleh expect Sami Zayn akan over dekat Saturday Night Main Event ni. So kita pergi dulu kepada perlawanan pertama yang berlaku. Sebelum aku start, make sure korang dah pun subscribe dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. Lepas tu apa lagi? Tekan sekali butang loceng, asyablah butang subscribe, dan buatlah apa-apa yang korang boleh buat untuk nak support channel Hazwan Shah Wrestling ni. Korang boleh check out apa yang aku letak kat description ke, dekat ruangan tag produk ke, ataupun bagi thumbs up. Alright. So perlawanan pertama kita ada Cody Rhodes dengan Jacob Fatu. Perlawanan yang ikutkan bagi aku ada satu story di mana Jacob Fatu ni tak sedar diri. Aku tak faham betul lah kenapa dekat SmackDown, which is kat SmackDown, kita nampak Jacob dengan Cody ni ada face to face. Ada face to face yang macam bagi tahu Jacob kenapa. Jacob kata dia buat tu semua sebab Drew McIntyre. Cody pun macam duk sedarkan diri si Jacob ni punca dia segala-galanya sampai Cody hilang title. Tapi aku tunggu satu point untuk Cody cakap, tolonglah sedar yang apa yang kau buat tu is none of, macam mana nak cakap Cody cakap tapi berlapik, acting apa semua. Cakap je direct, straight to the point. What you did is costing me my title. Dia boleh cakap, you can do it after the match is finished ke apa ke. Buatlah, tapi point dia kat sini, Cody kena tegaskan betul-betul apa yang Jacob buat tu dah campur tangan urusan Cody dah. Kau boleh je serang Drew sebelum match, kau boleh je serang Drew selepas match. Yes, kita tahu benda ni nak dijadikan cerita, kenalah semasa match kan. Tapi inilah follow up script yang patut dibuat. Cody kena tegas, straight to the point, clear kan yang apa Jacob buat tu tanpa berlapik, tanpa menggunakan perkataan yang macam lain yang tak berapa direct. Cody kena kata, bukan buat Cody buat kata, Cody kena cakap yang sorry, aku bobek demam. Cody kena cakap yang Jacob ni kacau perlawanan Cody. Bukan bisnes Jacob nak berada dalam perlawanan tu, dan disebabkan Jacob, Cody hilang title. Ya, imagine lah, itu match Cody, match Drew McIntyre. Jacob pergi masuk dalam match yang ikutkan non-office business. Yes, kau ada revenge dengan Drew McIntyre, tapi kau boleh cek pasal dengan Drew sebelum ataupun selepas match tu. Tapi kenapa kena dalam match tu sampai kacau Cody? Kalau aku jadi Jacob, walaupun aku bengang gila dengan Drew McIntyre, walaupun aku jenis nak langgar semua, aku akan ada rasa bersalah. Sebab itu memang salah aku. Tapi Jacob ni tak. Teruk betul perangai manusia macam ni. Aku tak suka betul orang macam ni. So itulah, patutnya benda tu, skrip tu perlu diutarakan dekat SmackDown. Build up bagi aku biasa je. Tapi apa yang kita nampak dekat Saturday Night Main Event ni menandakan yang kita akan nampak lebih lagi di antara Cody dan juga Jacob Fatu dan juga Drew McIntyre selepas Royal Rumble nanti. Yes, mungkin Cody dengan Jacob akan fokus kat Royal Rumble. Mungkin dekat Elimination Chamber akan ada perlawanan diorang, ataupun diorang akan buat satu show special Cody dengan Jacob dekat SmackDown. Lepas tu SmackDown tu pun bukan SmackDown yang Asha-Asha, SmackDown yang wow sikit. Masa tu diorang akan buat match ni main event, sebab mungkin
Cody dengan Jacob dalam Elimination Chamber, dan aku tak terkejut kalau match ni lead kepada triple threat for WWE Champion. Tapi kalau triple threat WWE Champion sekali dengan Drew McIntyre, maksudnya dekat sini Sami Zayn kalah lah kan. Sami Zayn tu kita cerita kejap lagi. Okay. So, point kat mana tadi? Okay. Cody dengan Jacob Fatu, perlawanan tu tak start pun. Basically bila perlawanan tu belum start, Jacob dah pun serang Cody, bergaduh-gaduh dia orang ni sampai perlu dileraikan. Referee pun tumbang, awal-awal lagi dah tumbang. Bila nak leraikan tu juga, macam-macam lah yang diorang buat, yang macam semua orang rasa macam wow. Tapi ada time Jacob Fatu tu nak buat macam macam Tiffany Stratton punya style lompat tu, lepas tu dia nak pergi keluar tu, landing dekat orang lain, Cody yang jatuh. Aku rasa benda tu macam kelakar sikit. Lepas tu dia bawa brawl ni sampai keluar, sampai ke keliling penonton, semua tu shock. Walaupun match ni tak jadi perlawanan, bagi aku dia ada satu rasa refreshing, sebab aku rasa match ni akan berlangsung dalam bentuk perlawanan biasa, tapi tiba-tiba tak jadi. Tiba-tiba tak jadi, okeylah, diorang nak jimat masa kot, tapi tak. Diorang panjangkan lagi brawl ni sampai ke tempat penonton apa semua. Rupanya bukan nak panjangkan ke jimatkan masa ke tidak. Diorang nak panjangkan feud. So, bila dah habis semua benda lah tu, bila Cody dengan Jacob dua-dua ni masih berdegil, datanglah Drew McIntyre, settlekan dua-dua orang ni. At the end, Drew yang nampak macam seorang winner. Pasal tu aku kata akan lead for triple threat nanti. Dan aku tak terkejut kalau benda ni berlaku dekat WrestleMania. Aku kalau boleh tak nak tengok berlaku dekat Elimination Chamber. Tapi itulah, semua benda ni dah buat macam aku jadi pening nak nampak gambaran WrestleMania dan pemenang Royal Rumble tu sendiri. Bila dah nampak Jacob Fatu, Drew McIntyre dengan Cody Rhodes jadi macam ni, apa-apa pun, it is a very good start. Just that ada satu move yang aku cakap tadi yang macam Tiffany punya lompat, lepas tu lompat keluar tu je, aku tak suka tengok benda tu. Lain daripada tu, okay, memang nampak Jacob dengan Cody ni unstoppable, aku suka. And then at the end, Drew McIntyre datang, satu benda yang aku tak expect juga, sebab aku ingat macam Cody dengan Jacob dua-dua akan jatuh sendiri, ataupun salah seorang akan stand tall, tapi siapa kan. Tapi tak, datangnya Drew McIntyre yang aku fikir akan fokus dekat pemenang Fatal 4-Way ni, satu benda yang agak refreshing dan tak expect lah, sedikit out of nowhere. So aku enjoy opening Saturday night main event kali ni. Perlawanan kedua pun aku agak enjoy, surprisingly aku enjoy, sebab match dia tak slow, match dia best, tapi tak adalah wow. Untuk Women Tag Team Champion, Mami dengan Rio lawan dengan siapa ni? Tapi kalau Mami dengan Ria dengan Rio. Tapi kalau Mami dengan jadi Mayo. Kan sedap tu Mayo. Kalau makan mayonis mak bapak aku tak makan mayonis. Sebab semalam dia orang baru minta aku orderkan burger kan. So lekat kat kepala lagi ni, masih segar dalam ingatan. Tapi point dekat mana tadi? Lepas tu lawan dengan Judgment Day, match agak laju, tak rasa macam kejar masa sangat. Walhal Saturday Night Main Event kali ni 2 jam. Aku rasa segala move yang diorang buat aku tak rasa mengantuk, tak rasa bosan. Macam aku cakap tadi, best. Dan bila Raquel datang, aku rasa yes, macam memang kena ada Raquel untuk kacau match ni. Dan memang kena ada Stephanie Verker datang buat comeback untuk nak settlekan, nak tolong si Mayo ni lawan dengan si Raquel yang datang mengganggu kacau daun ni. So segala benda yang berlaku dalam match ni pun aku suka. Even result pun aku rasa result yang tepat. Tak patut si Mayo ni tewas diorang punya title seawal ni. Yelah, sebab diorang baru menang. Aku tahu tag team woman ni selalu bertukar tangan, tak ada macam champion akan pegang lama sangat. Tapi janganlah sampai kejap sangat. Lagi-lagi kau ada Rhea Ripley, Io Sky, two of the best woman wrestler yang sepatutnya jadi single champion, tapi kali ni pegang tag team champion. So janganlah buat dia orang kalah awal sangat, teruk sangat tu. So everything yang berlaku aku suka, just that not too wow, that's all. And then kita ada match yang bagi aku lagi better, Shinsuke Nakamura dengan AJ Styles. Walaupun awal-awal aku rasa macam sedikit biasa kan, tengah-tengah tu dah mula sedap. And then aku pun faham lah kenapa crowd sorak this is awesome. Tak perlu pun flashy move, fast pace ke apa, tapi rasa macam instant classic. Match Nakamura dengan AJ Styles memang best. Aku rasa match ni lagi better daripada match diorang dekat WrestleMania dulu. So aku suka betul match
match AJ dengan Nakamura dekat Saturday Night Main Event kali ni. Result yang tepat memang AJ kena menang, tapi bila AJ menang ni menakutkan aku kalau AJ retire dekat Royal Rumble nanti. Aku prefer AJ sebab dia dah kata SummerSlam hari tu last. At least retire lah kat WrestleMania. Bagi Chan AJ ada kat WrestleMania kali ni. Dan bayangkan kalau kau retire kat WrestleMania, wow, dah macam Ric Flair. So kalau Ric Flair bukan wow dah, dia woo. So apa ni lah, AJ dengan Gunther menyeramkan aku. Orang akan fikir bila AJ dah menang dengan Nakamura, memang kalah lah dengan Gunther. Lagi-lagi kuat dah news bagi tahu AJ akan kalah kat Royal Rumble. Tapi aku ada feeling AJ akan kalahkan Gunther dekat Royal Rumble, akan jadi satu sama, and then diorang akan close diorang punya feud dengan Gunther menang 2-1. Tapi mungkin AJ akan lawan dengan orang lain nak tutup dia punya career nanti, bukan dengan si Gunther tu. So itu kejap tutup kamera kejap guys. Okay, dia dah gerak dah. So kat mana kita tadi? Okay, AJ Nakamura, best gila, best match of the night untuk aku dekat Saturday Night Main Event kali ni. Momen yang aku tak boleh lupa dalam match ni bila si Nakamura kena lutut kat muka tu daripada AJ Styles. Kira AJ melututkan si, macam mana AJ lutut macam mana ayat dia? AJ duk lututkan kepala ataupun dagu ataupun muka si Nakamura. Oh, tu nampak nasty. Aku ingat member dah kiok terus lah tu, tapi nasib baik boleh berlawan lagi. Itulah macam aku cakap tadi, best, better than WrestleMania. Tapi aku tahu kalau dekat tempat lain selain daripada main roster WWE, perlawanan antara AJ dengan Nakamura ni can be better. Misalnya di AEW, misalnya di NXT Black and Gold dulu. So tapi still kau dah dapat better kali ni, bersyukur je lah. And then Nakamura, aku tak tahu masih lagi ada harapan untuk tengok dia kena push. Tapi itulah, nak kata dia tak pernah kena push kat main roster, dah jadi Intercontinental Champion, dah jadi US Champion. Tapi bila dah jadi Champion tu barai pula. Bila nak kejar Champion, okay je. So nampak risky lah kalau lepas ni kita nak tengok si Nakamura tu jadi WWE Champion ataupun World Heavyweight Champion. Yes, dia deserve, tapi adakah dia boleh jadi orang yang sesuai pertahankan kejuaraan tu? Member pun dah berumur. Aku rasa dah tak mungkin dah untuk kita tengok Nakamura menang the big one. Lagi-lagi dia dah macam bukan top star dah pun. Macam level mid carder ataupun level macam tolong elevatekan orang lain. So tak apalah, reda je lah. Dah itu Nakamura yang sekarang nak buat guan no. Perlawanan yang ke berapa? Ke 3, 4. Kita ada perlawanan keempat. Fatal 4-way number 1 contendership untuk WWE Champion milik Drew McIntyre. Sami Zayn, Trick Williams, Randy Orton dan juga Damian Priest. Satu perlawanan yang aku enjoy. Boleh kata semua dekat Saturday Night Main Event kali ni aku enjoy perlawanan dia. Match ni pun aku enjoy. Aku expect lebih, tapi aku tak dapat lebih tu, tapi still best. Aku suka segala sequence yang berlaku. Fatal 4-way, sekejap masuk ni, sekejap masuk tu. Banyak benda yang berlaku tu aku tak expect. Sequence dia macam tak boleh baca punya sequence, which is aku suka benda tu. Tak adalah nampak macam klise. Alah, lepas ni mesti ni, mesti ni. Tapi tak. So at the end bila match dah habis pun, kita nampak Sami Zayn menang. Sebelum cerita pasal pemenang, aku nak kredit gila dekat Trick Williams. Awal masuk SmackDown dah terus berjaya tempatkan diri dia, berjaya nampakkan diri dia macam seorang star among nama macam Randy Orton, Sami Zayn dan juga Damian Priest. Seriously, Trick Williams nampak legit, dan kalau tengok betul-betul, aku rasa Trick Williams dan juga Randy Orton antara yang menunjuk. Sami Zayn obviously sebab crowd behind dia, dan dia pun ada buat banyak move dekat atas gelanggang. Tapi kau tak boleh nak deny Trick Williams pun up to the par juga. Sekali lah dengan Randy Orton. Damian Priest not bad, tapi Trick Williams kejap betul dah boleh elevate diri dia sendiri dalam main roster dekat SmackDown, lagi-lagi dalam perlawanan dekat Fatal 4-way kali ni. Seriously, aku impressed dengan Trick Williams. Aku rasa hasil kerja dia dekat main roster kali ni macam lagi better dekat compare dengan sorry, aku sengau semua, dia tak sihat sangat. So hasil kerja dia macam lagi better daripada apa yang kita nampak kat NXT. Plus dia nampak macam seorang star. Seriously, dengan entrance dia pakai putih gitu, dengan crowd pun whoop that Trick. Trick Williams memang ada that aura. Aku tak tahu, aura tu memang nampak lebih bila dekat main roster. So ada orang memang dia lebih shining kat main roster lah. Braun Breaker, aku tak suka betul dia dekat NXT dulu. Tapi bila tag team dengan Baron Corbin, aku suka. Tapi kat main roster,
lagi nampak aura star dia. So itulah, tak semestinya kau tak okay kat NXT. Tapi itulah, nak tak nak dua-dua ni dah jadi NXT champion kan. But then itulah, Trick Williams memang, oh itu Pian punya, apa tu babe, sorry Pian. Tapi Pian tak layan kot video ni. Bukan tak layan, confirm tak layan. Member dah lama tak layan wrestling. So itulah, kita nampak Sami Zayn menang. So ini menandakan Sami Zayn yang akan lawan dengan Drew McIntyre dekat Royal Rumble nanti di Saudi Arabia. Walaupun hari tu kuat rumors bagi tahu Saudi Arabia dan WWE Champion match antara Cody dengan Randy Orton. Tapi tak, kita dapat Drew McIntyre dengan Sami Zayn. Sekejap je rumors tu boleh bertukar. So Drew McIntyre dengan Sami Zayn, aku sangat concern sebab aku bagi tahu dulu, antara orang yang aku nak tengok menang Royal Rumble kali ni adalah Sami Zayn. Tapi aku makin takut dengan cara WWE guna karakter Sami Zayn ni sebab memang minta boo. Tapi dekat SmackDown baru ni, aku macam, this is the Sami Zayn that we want. Lebih edgier, walaupun tak banyak, adalah edgier sikit. Tak adalah nampak macam pondan sangat dia punya mental jiwa dia tu kan. So, dan macam klise babyface lah. So macam, dah macam Cody yang cuba nak be agresif. Macam tu juga aku nampak pada Sami Zayn, dia orang buat dekat SmackDown baru ni, which is good. Nampak lebih better daripada klise babyface sebelum ni yang Sami Zayn buat. Tapi itulah, aku nak Sami Zayn menang Royal Rumble. Lagi-lagi benda ni berlaku dekat Saudi Arabia. Tapi tak, Sami Zayn dapat terus WWE Champion dekat Royal Rumble. Cumanya, bolehkah dia kalahkan Drew McIntyre? Dia tak pernah kalahkan Drew McIntyre. Tapi dulu dia tak pernah kalahkan Gunther, dia boleh kalahkan Gunther untuk jadi Intercontinental Champion. So, adakah kali ni dia boleh kalahkan Drew McIntyre? Tapi kalau kali ni dia kalahkan Drew McIntyre, apa jadi dengan Drew McIntyre, Jacob Fatu, Cody Rhodes untuk WWE Champion Triple Threat? So, nampaknya macam Sami Zayn akan kalah. Tapi dah akan dapat standing ovation dah dekat Saudi tu. Tapi kalau Sami Zayn kalah dekat Royal Rumble, bila dia nak menang lagi? Asyik cakap nak menang tapi tak menang. Nak menang tapi tak menang. Royal Rumble pun tak masuk sebab dah lawan dengan Drew McIntyre. Kenapa nak masuk Royal Rumble? Kan? So what will happen? Takkan jadi fatal 4-way, tak kena Mat. Memang aku rasa Drew McIntyre, Jacob dengan Cody kena triple threat. Memang kena untuk title. Kalau tak nak taruhkan apa lagi? Paul Heyman, tak ada. Itu Roman Punk dengan Rollins je, WrestleMania tahun lepas. Kali ni apa at the stake untuk Jacob, Cody dengan Drew? Number one contender. Okay lah, boleh lah kan. Tapi itulah, aku ada feeling yang Sami Zayn tak menang. Sami Zayn akan dapat moment je dekat Saudi tu, macam almost menang ke apa. Tapi Royal Rumble pun bukan Sami Zayn yang menang lah. So itu concern aku. Korang rasa Sami Zayn akan menang ke? Maybe korang boleh share dekat ruangan komen dekat bawah. Apa lagi? Itu je lah. Overall Saturday Night Main Event best. Aku akan bagi kalau kena bagi bintang lah kan, daripada 10 bintang boleh je. Kalau aku nak bagi tinggi juga kalau aku nak bagi ni. Aku boleh bagi 8 bintang daripada 10 bintang. Tapi jarang lah aku nak grade Saturday Night Main Event sebab ini consider house show. Bukan house show, sorry, TV show, special TV show. So show. So itulah best match of the night. Aku kata AJ Nakamura. Performer of the night, aku memang akan kata AJ Nakamura dan juga Trick Williams dan Sami Zayn. Lepas tu best moment of the night bila Sami Zayn menang. And then tu je lah. Tak ada worst moment, tak ada. So Saturday Night Main Event, itu je lah untuk video kali ni. Next video kita cover pasal Royal Rumble, surprise entrant yang akan buat kemunculan kat Royal Rumble nanti, dan siapa yang patut menang. So dalam next 2 video sebelum Royal Rumble hari Sabtu ni. Alright, so make sure korang layan satu video yang sekarang ni korang nampak kat screen korang sekarang ni. Video ni lagi lah nak dapat 100 view pun tak sampai. So tolonglah sampaikan beratus view tu sikit. Channel ni dah tak ada AdSense tau. Channel yang yang aku tunjuk video dia ni. Tak ada iklan. So aku tak buat duit dekat channel tu melalui YouTube. Aku dapat payment client. So kalau korang dapat tambah watch time supaya aku dapat balik aku punya AdSense, boleh buat iklan kat channel ni, lagi bagus. So layan video ni. Jumpa korang kat next video. Terima kasih datang lagi. Mother Father.